Assalamualaikum. Kek di sini okey untuk kak kuih hari ini. Memandangkan tak lama lagi kan nak puasa, nak raya, jadi banyak konten kek lebih pada juadah-juadah waktu puasa dan raya lah. Okey. Kalau ikutkan memang pun selalu kek buat kek dengan kuih juga, tak ada buat benda lain kan, sama je. Cuma yang ni special sikit lah sebab kita nak olah kek yang agak mahal kalau kita beli waktu raya-raya tu kan. Kadang kita rasa macam apa yang mahal sangat kek ni, apa susahnya kek ni kan, kita tak tahu macam mana proses nak buat dia, kenapa kek tu jadi mahal. Adalah sebab-sebabnya kan, takkanlah bodoh-bodoh bahan RM5 nak jual sampai puluh-puluh sampai ratus-ratus kan. Mestilah ada cara-cara dia yang mungkin teknik-teknik yang dia gunakan tu yang agak mencabar ke makan masa kan. So untuk hari ni kek akan buat satu lagi jenis kek lapis. Kita akan buat kek lapis yang agak legend juga, memang famous lah kalau dekat belah-belah Sarawak sana, memang kesukaan orang sana sangat. Saya pun bukan orang Sarawak tapi saya suka sangat. Kita akan buat kek lapis idola. Kek ni kandungan coklat dia tinggi sangat sebenarnya, tapi bila kandungan coklat tinggi memang sedap, tapi macam kita nak urus kek tu memang agak ni sikit lah dia, sebab dia punya kelembutan dia akan lebih lah. Okay? Tapi sedap. Kalau macam untuk resepi yang ni, saya kurangkan kandungan coklat dia. Saya guna resepi yang kandungan coklat dia separuh daripada resepi asal. Dan kalau ikutkan kek, jenis kek lapis Sarawak ni bukan tak boleh pakai tepung gandum. Boleh, tapi kalau korang perasan setengah tepung gandum tu dia punya rasa tepung tu terlalu kuat. Kalau korang perasan lah, kalau korang biasa guna tepung, sebab tu ada orang suka tepung jenama-jenama tertentu. Ada tepung yang orang tak suka untuk buat kek ke kuih ke, ada orang yang tak suka kan. Jadi kalau korang nak guna tepung biasa, andai kata korang tak boleh nak cari, biasanya kalau ikutkan kek Sarawak banyak pakai tepung Hong Kong ataupun orang pakai tepung pau. Korang rasa macam susah nak cari, korang nak pakai tepung gandum juga boleh, bukan tak boleh, tapi korang kena ayak. Kita nak bagi ringan tepung tu, sebab kalau ada setengah tepung tu memang rasa tepung dia terlalu kuat. Kita tak nak kek tu rasa betul-betul tepung. Okay, jadi kat situ sebenarnya specialnya kek belah sana, sebab biasanya diorang tak pakai tepung gandum pun sebenarnya. Tu yang jadi macam kek tu lain sikit lah kan. Okey lah, dah bebek banyak tanpa membuang masa. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey. Mula-mula kita akan masukkan 400 gram butter. Tak kisahlah korang nak pakai pure butter ke apa kan. Kalau pure butter dalam 2 blok lah. Nak pakai Anchor ke, nak pakai Lupek ke apa kan. Kalau nak pakai buttercup untuk versi budget, macam saya pakai buttercup je. Okay, buttercup ni jenis-jenis margarine lah kan. Boleh juga. Okay, sebab kita pun ada bahan-bahan lain, jadi rasa dia masih lagi berlemak lah. Okay, sebab ada setengah orang kan dia tak suka yang terlalu berlemak, dia cepat muak. Kita pulang ikut selera kita, ikut bajet kita. Okay, so dekat sini 400 gram mentega atau margarine, 150 gram gula caster. Okay, dua ni kita akan mixkan sampai sebati, sampai dia kembang dan nampak putih, baru kita masukkan telur lah. Okay, saya pakai hand mixer je sebab mudah kan. Kemudian kita akan masukkan 10 biji telur ni. 10 biji telur ni kita masukkan satu persatu dan kita tukar lah. Jangan lupa masukkan esen vanila. Okey, ni sebab nak mengurangkan bau telur dia, sebab kita pakai banyak telur kan. Okey, selepas tu kita akan masukkan dekat sini 80 gram bukan serbuk kaya. Okey, ni kaya yang makan dengan roti tu. Okey, dalam 2 sudu besar ataupun 80 gram. Kita masukkan dekat sini. Lepas tu susu pekat dekat sini 250 gram. Tak kisah nak guna jenama apa, boleh je.
Biasalah kek Sarawak ni mesti biasanya ada kaya, ada susu, ada Horlicks kan. Kalau ada skip pun salah satu tu je lah dia skip. Dia tak ada skip banyak bahan tu. Memang kek ni bukan saja buttery tapi dia juga penuh rasa lemak dan 1000 kemanisan lah. Okay. Tapi tak adalah terlalu manis juga sebab ada setengah kek tu yang agak manis, ada setengah kek tu so-so je. Okay, putar. Okay. Seterusnya kita akan masukkan tepung kat sini. Kalau ikutkan ada setengah orang pakai tepung gandum, tapi kalau korang nak guna tepung kek, tepung Hong Kong ataupun yang super fine tu pun boleh juga. Tepung pau pun boleh. Ni 200 gram. So saya masukkan sekali dekat sini Horlicks. Horlicks pun 200 gram. Okay. Dan kita tak lupakan kita punya serbuk santan. Tengoklah betapa berlemaknya. Semua benda yang berlemak-lemak semua kita masuk sekali kan. Serbuk santan ni sepaket ni 50 gram. Okay, yang ni yang plain ya, bukan yang pandan. Tuang je semua. Okay, lepas tu slow-slow kita putarkan dia. Dah siap kek kita. Okey, nanti kita akan bagikan dua. Yang satu kita letak pewarna kuning dan satu lagi kita akan letak Milo dan juga coklat masakan. Bukan coklat masakan, saya pakai coklat compound yang saya dah cairkan. Okey, kita bagi dua dulu. Okey, ni saya dah timbang berat dia dekat atas ni. Selepas tolak mangkuk dia, kita akan dapat dalam 900 gram setiap sebelah. Bukan sebelah lah. Untuk setiap color tu kita akan dapat 900 gram. Jadi kita timbang dulu. Kita bagi sama rata, okey. Nanti baru separuh tu kita bagi dengan coklat lah. Pakai timbang digital senang. Tak payah nak gaduh-gaduh kan. Tuang je. Okey. Okay, dah siap. Kita dah dapat sama banyak. Yang ni memang nampak macam banyak sebab dia comot. Nanti kita kemaskan dia. Satu kita akan letak dengan coklat dan juga Milo. Okay. Okay, untuk yang adunan coklat ni kita masukkan 300 gram. Ini adalah saya pakai compound berries. Saya suka pakai dark coklat sebab dia tak berapa manis sangat. Kalau pakai milk tu dia akan terlebih manis. Yang ni 300 gram. Lepas tu saya dah double boilkan dia dekat dapur. So saya tunjuk terus macam ni lah. Nanti kalau nak tunjuk double boil kan, banyakkan orang dah pandai kan. Okay. Kalau boleh memang kita sampai bersih, sebersih-bersihnya lah. Okay. Lepas tu kita akan masukkan dekat sini setengah cawan Milo. Okay. Dah campur, kita sebatikan je. Okay, dah siap. Nanti kita akan buat yang warna coklat ni 8 lapisan, yang warna plain 8 lapisan. Maksudnya saya akan buat yang plain tu sebenarnya bukan plain, sebenarnya ada pewarna kuning kita letakkan dekat dia. Okey, yang ni kita akan buat 4 lapisan dekat atas, 4 lapisan kat bawah. Yang coklat tu lapisan kat tengah-tengah, kita buat 8 lapisan. Okey, yang ni saya letak pewarna kuning. Okey. Pewarna kuning saya degil pula, dia tak nak buka. Mungkin sebab tangan saya licin kan. Kalau tak nak letak warna pun boleh, tapi kalau nak dia cantik berseri, letaklah warna kuning kan. Yang ni saya pakai kuning lemon. Okey, kita dah siap mewarna. Kita akan bagi-bagikan lah. Okey, untuk beberapa lapisan yang kita perlukan. Okey, sementara tu kita panaskan loyang. Loyang pula dah. Oven saya dah panaskan. Saya tengah panaskan oven tu. Saya buat suhu 180 darjah Celsius. Kita boleh membakar dalam suhu 170 atau 180. Tapi masa tu tak tentu. Masa kita kena pantau, kita kena tengok lah. So ni saya panaskan dalam 10 minit. Saya biarkan dulu. Okay, yang ni loyang 8 inci kali
dalam 3 lah. Okey, 8 kali 3. Okey, saya tak ada yang lagi tinggi tapi dah okey dah ni. So kalau nak pakai loyang 8,5 pun boleh, tak ada masalah. Jadi untuk lapisan pertama, kita akan ambil 4 lapisan warna kuning. Okey, kalau korang ada banyak mangkuk, korang boleh ada timbang siap-siap semua. Tapi saya tak ada banyak mangkuk, jadi saya akan pakai bergilir lah. Okey. So tadi adunan kita timbang 900 gram untuk yang color kuning. Jadi 900 gram kita bagi 2 untuk 4 lapisan bahagian atas, 4 lapisan bahagian bawah. Jadi setiap satu tu dapat 450 gram. Okey. Jadi bila kita bagi-bagikan, kita timbang, okey, untuk setiap lapisan, kita nak ambil untuk 4 lapisan dulu. Jadi maksudnya untuk setiap lapis saya akan ambil dalam 112 gram macam tu. 112, 113 pun okey. Dia ada masih baki sikit kan. So untuk setiap lapisan kita buat 100 dalam 13 gram lah. 113 gram. Kalau nak sama banyak betul-betul, korang boleh timbang betul-betul. Korang ada banyak mangkuk kan, terus timbang siap-siap. Okey. Macam ni saya sebab mangkuk saya sikit, saya kena guna bergilir. Jadi saya terpaksa timbang ikut yang saya nak guna dululah. Okay, saya timbang dulu. Nanti saya tunjuk macam mana nak melapis. Okey. Okey, maaf, saya dah buat timbangan balik. Bila saya buat timbangan balik, sebenarnya setiap lapisan kuning ni adalah 110. Okey, jadinya kita akan lapiskan dia. Lepas tu kita ratakan lah. Korang boleh pakai sudu, boleh pakai senduk, tak ada masalah. Yang ni kita akan ratakan dia rata-rata. Okey. Kat penjuru-penjuru tu semua kita ratakan betul. Okey. Bila dah rata macam ni, kita akan masukkan dalam oven. Kita akan bakar menggunakan api atas bawah suhu 180 sampai permukaan dia kering. Okey, bila permukaan dia dah kering baru kita keluarkan. Anggaran masa untuk setiap lapisan mungkin dalam 7 ke 8 minit macam tu. Tapi kita kena check, tak boleh nak terlalu kering. Nanti bila terlalu kering, dia tak akan lekat dengan lapisan atasnya. Jadi kita bakar dulu, okey? Ni dia. Saya letak dekat rak yang bawah. Okey, oven saya 60 liter, saya letak rak bawah sekali lah. Okey, 180 darjah Celsius. Kalau saya membaking waktu malam, 2 ketul ni memang suka menyebuk dekat bilik. Okey, sebab dia nak tunggu sampai saya siap baking baru dia ikut saya tidur. Okey, lapisan pertama kita dah kering. Okey, kita kalau ada penekan kit lapis ni, kita guna penekan kit lapis ni untuk membuang udara dan meratakan dia punya lapisan lah. Okey. Terus tu kita akan masukkan dia punya lapisan yang kedua. Lepas tu kita ratakan sama juga macam tadi. Okey, kita dah ratakan. Kali ni kita akan bakar menggunakan api bahagian atas. Jadi kita akan tukarkan dia punya api, bakar atas, menggunakan api atas sehingga permukaan dia kering lah. Okey, untuk lapisan kedua ni pun sama. Walaupun kita bakar dia menggunakan api atas ke apa kan, kita tetap kena tekan dia, buang udara dia. Lepas tu kita masukkan lapisan seterusnya. Ni lapisan ketiga. Kita bakar dengan api atas juga sampai habis keseluruhan kek, kita akan guna api atas. Okey, yang ni ketiga. Nanti saya akan bakar yang keempat pula. Selepas tu saya akan tunjuk yang kita bakar part yang warna coklat pula. Okey, yang ni sama. Okey, guna api atas. Untuk lapisan coklat, setelah saya timbang-timbang sukat tadi kan, saya dapati saya akan menggunakan 120 gram untuk setiap lapisan. Okey, dengan sebab adunan ni memang berat sikit, ada Milo, ada coklat kan. Dengan 10 lapisan. Okey, kita tak dapat buat 8 lapisan, nanti dia tebal pula kan. Jadi saya buat 10 lapisan lah. Okey, berat dia 120 gram. Okey. Lebih kurang banyak tu. Kalau kita nak lagi mudah, kita ada banyak bekas, kita suka siap-siap. Okey, ini adalah lapisan kuning yang keempat. So kita tetap juga sama, tekan.
Okay, nak buang udara dan nak bagi dia rata. Lepas tu kita akan masukkan ini adalah coklat kita yang pertama. Tadi saya timbang 120 gram. Okay. Ni memang dia punya rasa coklat pekat dan padu. Ada setengah resepi dia guna sampai 500 ke 600 gram coklat. Tapi saya kurang suka yang tu sebab dia terlalu padu sangat. Jadi dia punya bahagian coklat tu pun agak lembik. Jadi yang 300 gram ni dah memadai bagi saya lah. Okay, lepas tu kita ratakan sama juga cara. Okay, tengok kita bagi dia keseluruhan dia sama juga. Lepas tu kita akan bakar menggunakan api atas juga. Okay, ni lapisan pertama. Okay. Okey, ni lapisan coklat pertama tadi, dia dah kering. So kita akan ambil penekan kek lapis ni. Kita tetap tekan dia juga. Kita nak buang udara dan meratakan dia. Okey. Lepas tu kita akan masukkan lapisan coklat yang kedua. Okey, selepas daripada ni kita akan habiskan setiap lapisan coklat kita sampai semua lapisan coklat selesai. Baru kita lapiskan dengan pewarna kuning lah. So saya tak perlu nak tunjuk satu-satu lapisan coklat ni. Nanti jenuh pula kan, berjam-jam tak habis. Sebab kalau ikutkan nak bakar dalam 3 jam juga. So saya tunjuk yang 2 lapisan je coklat. Lepas tu nanti kita akan teruskan dengan semua coklat tu sampai habis. Baru saya tunjuk balik masa kita letak lapisan kuning sehinggalah lapisan terakhir. Okey. Okay, kita akan letak lapisan coklat yang terakhir. Lepas lapisan coklat yang terakhir, nanti kita akan bakar lapisan kuning 4 lapisan. Lepas tu kek kita siap. Okey, tak payah dah susah kan? Senang je sebenarnya. Kalau kita tahu cara, teknik yang betul, InsyaAllah memang tak ada masalah lah. Nak tak nak je kan. Kadang kita rasa macam lamanya nak buat kek ni kan. Macam nak proses dia tu, macam membakar lapis-lapisan dia tu kan macam lama kan. Tengok kejap je dah lapisan coklat yang terakhir. Tak ada lama sangat pun. Okay, kita bakar lapisan ni sama juga api atas, sama macam yang lain. Okay, lepas kita bakar ni dia dah masak, kita letak yang kuning pula. Okay, ini adalah lapisan coklat yang terakhir tadi. Dah masak. So kita tekan dia. Macam biasa bagi dia rata lah. Okay, nanti kita masukkan kita punya kuning yang pertama. Okey, selepas daripada kuning yang pertama ni kita ada lagi 3 kuning. Lepas tu kek kita siap lah. Ini pun sama juga, kita rata-ratakan dia elok-elok. Lepas tu kita akan bakar dia dengan api atas dalam oven sampai permukaan dia kering. Okay. Senang je kan, tengok kejap je dah nak siap dah. Rasa macam kejap, tapi sebenarnya lama jugalah. Sebab tu lah kek ni tak ada orang jual murah. Tak adalah orang jual RM20. Walaupun dia tak pakai pure butter, diorang akan ada harga tersendirilah untuk kek lapis ni. Dan kek lapis idola ni macam sedia maklum, ini adalah antara kek lapis yang agak lama dan famous. Okay. Okay, yang ni tadi lapisan pertama tu kita tekan. Tengok saya leka sikit, warna dia macam gelap sikit tapi tak apa. So ni adalah lapisan yang kedua. Timbangan untuk lapisan kuning ni dalam 110 ke 120 gram macam tu lah. Okay. Kalau korang nak lagi tepat, timbang elok-elok, semuanya sama banyak. Jadi dia tak akan ada sana besar, sana kecil, sana tebal, sana nipis lah. Okay. So ada lagi 2 lapisan. Selepas daripada lapisan ni kita ada lagi 2 lapisan. Excited ni, seronok rasa dah nak siap.
Okey. Okey, kita dah sampai ke lapisan kita yang terakhir. Okey, setiap lapisan pun mesti kena tekan nak buang dia punya udara. Okey. Tak kisahlah lapisan keberapa pun. Lagipun selain daripada buang udara, dia akan meratakan korang punya kek. Tak adalah macam sebelah tinggi sebelah rendah kan. Okay, ni adalah lapisan yang terakhir. Kita akan bakar dia macam biasa menggunakan api atas. Dan bila kita nampak dia dah kering, dah keperangan, kita akan tukar kepada api atas bawah. Kita akan bakar lebih kurang 5 ke 10 minit lagi sehingga nampak dia sekata lah. Okay, dia punya, bukan dia punya hangus, tapi nampak sekata lah pembakaran dia. Lagipun kita nak bagi dia masak keseluruhan lah. Tak perlu nak lama-lama sampai berjam-jam. Kita bagi dia dalam 5-10 minit. Untuk api atas bawah tu dah lah. Okay. So yang ni kita bakar dulu pakai api atas. Bila dia dah kering baru kita tukar api atas bawah. Okay. Yang lebih ni lebih pula. Yang last ni macam agak tebal sikit, tak apa. Biasalah sebab saya suka sikit-sikit kan. Kalau kita sukat terus pakai cawan ke pakai mangkuk terus sama banyak, jadi kat situ lagi cantik lah kan, sebab semua sama banyak kan. Ni biasalah dia malah nak suka sesatu. Okay, dah siap, kita bakar dulu. Alhamdulillah kek kita dah siap sempurna. Nampak kan, elok je kan. Yang ni pun saya dah tekan-tekankan dia. Walaupun lapisan akhir kena tekan. Okay, so kat sini tepi ni tak apa. Nampak kan dia macam mula loose kan. Tak apa, biar dia loose. Kalau macam korang nak longgarkan dia pun boleh, tapi macam tak apa-apa, cantik. Biar dia loose cara semula jadilah. Okay, kalau macam tak sabar sangat, tak apalah, boleh jolok-jolok je, no problem. Tapi untuk kek idola ni kita tak galakkan korang keluar awal-awal, sebab kandungan coklat yang tinggi pada kek tu, kalau korang keluarkan dia waktu panas, takut bahagian coklat tu pecah. Lagi satu, bahagian coklat tu kalau korang nak potong pun memang tak sesuai lah. Bila dia panas, coklat kan kalau panas dia cair kan. Lagi kalau macam walaupun dia kek, tapi sebab kandungan coklat dia tinggi, bila panas dia mudah cair. Jadi kalau kita potong pun tak cantik, dia lembik. Jadi sebaiknya kek idola ni kalau nak potong, okay, nanti dia dah sejuk tu korang wrap, masuk dalam peti ais semalaman. Besok pagi baru potong. Jadi bila korang potong, keadaan dia tu macam dia keras sikit, baru cantik lah. Okay. So kek ni kita biarkan dia rehat dulu. Kalau nak rehatkan dia, bawah dia letak lapik. Kita tak nak dia macam bila dia tercecah bawahnya ke meja, dia berpeluh. Jadi bawah dia tu korang boleh letak redai ke apa kan, tak kisahlah. Okay, asalkan ada ruang. So nanti dia akan menyejuk, baru kita wrapping. Okay. Dah tambah lagi satu ilmu pasal kek lapis. Okay, bukanlah ilmu sangat daripada kek yang tak seberapa ni, tapi senang cakap macam korang dah dapat satu lagi resepi dan boleh tengoklah macam mana cara nak buat dia kan. Kalau sebelum ni rasa macam zero, tak reti nak buat kek lapis, cuma tahu beli je, tapi kira macam alamak, macam teringin nak buat, teringin nak belajar, tak tahu teknik ke apa kan. So hari ni kek dah tunjuk kat korang cara nak buat kek lapis yang sedap. Yang ni kek lapis idola. Memang kek dia tak terlalu fancy, setakat dia 2 color je. Okay, nampak macam simple, lapis-lapis bakar-bakar, tapi dia punya rasa memang tak ada yang menafikan rasa kek lapis idola ni. Okay, dah bebel, panjang-panjang masuk ke bebel kan. Kek ni asyik bebel aja kan. Ini hasil kek lapis dia. Nampak tak? Cantik kan? Kuning dengan coklat. Okay, dekat sini kek nak tunjuk. Kita kalau boleh kan, macam korang ada banyak cawan ke banyak mangkuk, korang boleh sukat awal-awal, sukat sama banyak. Tapi macam kek ni sedia maklum jugalah, sebab bekas kek tak terlalu banyak. Jadi kek tak boleh nak sukat setiap lapis tu setiap mangkuk. Jadinya atas kesilapan masa penimbangan juga. Kalau ikut kan, kalau korang ada paper cup ataupun polystyrene cup tu boleh juga guna. Okay, tapi kalau macam untuk pakai kat rumah, kalau korang memang buat bisnes, korang boleh beli cawan-cawan khas lah. Macam kek sebab ni bukan bisnes utama kek. Jadi kek memang tak ada cawan-cawan. Nak bagi suka sama banyak, kek main timah agak-agak kan berat dia. Jadi dekat situ pun memang silap kek jugalah. Jadi bahagian okay, tengok tak, bahagian kuning bawah ni dia nipis sikit daripada yang ni kan. Sebab
kek dah salah suka, jadi bila yang suka yang ni, tengok macam banyak, dapatlah yang ni tebal sikit. Tak apalah, tak ada masalah lah. Yang penting kek kita jadi. Lagipun tak adalah nak kata ketara sangat kan. Lain lah kalau macam korang jual kek konon-konon premium ke apa sangat kan. Memang nak kena perfect kek korang kan. Ni nak setakat makan kat rumah, boleh lah kan. Okay, bebel aja kerja. Tunjuk keknya. Kek ni memang betul-betul moist. Dia betul memang moist. Kek Sarawak biasalah yang sedap memang yang moist kan. Kalau nak lagi sedap pakai pure butter. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tak nampak lapisan dia, tapi sebenarnya kek ni berlapis. Okay, kalau korang tengok dekat-dekat, nampaklah sebenarnya dia ada jalur-jalur lapisan. Tangan kanan, okay? Rasa macam, hebatnya saya pandai buat kek lapis. Okay. Kalau penggemar coklat, memang korang akan sangat suka. Dia ada gabungan coklat dengan Milo kan. Okay lah, panjang sangat dah. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.